Hai, salam. Okey, untuk sains tingkatan 3, bab 8, bahagian 8.2 iaitu atom dan nukleus dalam topik keradioaktifan. Okey, untuk atom dan nukleus ni, okey, kita tengok dia punya sejarah atom. Macam mana atom ni dijumpai? Okey, atom berasal daripada perkataan atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Pada tahun 1808, John Dalton ni memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Sebenarnya banyak pengkaji struktur atom ni dalam bidang sains ni. Tapi salah satunya adalah John Dalton ni mengenalkan teori tentang struktur atom. Maksudnya bentuk atom ni, bentuk dia macam mana. Sedangkan dia tak nampak dengan mata kasar, tapi dia boleh kaji ada secara terperinci lah. Dia punya kajian saintifik dia. Okey, menurut teori atom Dalton, iaitu atom ialah zarah yang terkecil, tidak boleh dibahagi. Walau bagaimanapun perkembangan sains telah berjaya, daripada semasa ke semasa, lepas tu telah berjaya menemukan atom ni yang lebih kecil, iaitu dalam struktur atom tu sendiri ada cas-casnya, iaitu proton, elektron dan neutron. Okey, ayat dia tak lengkap walau bagaimanapun. Okey, yang ni kamu salin dengan yang ni, yang tu je. Okey, yang ni dua ni. Okey, tiga tu. Okey, inilah struktur atom yang untuk kelaziman yang kita akan tahu. Atom ni dia ada tiga elemen penting. Dalam atom ni semua ni adalah atom, dia bulat macam ni. Nanti tu. Okey, bahagian tengah dia ni dia terdiri daripada proton dan juga neutron. Proton ni yang tidak bercas, yang bercas positif. Zarah yang bercas positif, yang merah, dia buat warna merah lah. Sebenarnya dia bukan warna merah, cuma dia nak membezakan. Jadi yang bercas positif adalah proton. Yang lepas tu yang tengah-tengah ni, yang bahagian tengah ni dia ada proton. Dan yang tengah ni dia ada neutron. Neutron ni elemen yang tidak bercas. Okey, jadi proton dengan neutron ni berada di tengah-tengah dan sekeliling dia adalah elektron. Elektron ni yang bergerak. Zarah ni menyebabkan dia ada cas disebabkan oleh elektron ni, kehilangan elektron ataupun pertambahan elektron. Sebab elektron ni dia boleh melompat daripada satu kawasan, dia boleh melompat pergi ke atom yang lain. Maksudnya elektron ni dia boleh kehilangan. Sedangkan dekat sini dia ada 3 elektron kan. Elektron adalah struktur bagi atom yang bercas negatif. Okey, zarah yang bercas negatif. Jadi yang ni dia boleh melompat pergi kepada atom yang lain. Contoh kita ada atom lain dekat sini. Jadi dia kehilangan elektron dekat sini. Maksudnya elektron boleh melompat ataupun daripada elektron sebelah sini melompat pergi ke bahagian atom dekat sini. Jadi elektron sini bertambah jadi 4. Dia macam tu. Jadi apabila bilangan proton dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan elektron, maka atom tersebut adalah neutral. Maksudnya, kamu tengok dalam atom tersebut, kalaulah proton dia tu ada 3, kat sini ada 3. 1 ni positif, positif, positif. Ada 3 kan? Elektron yang negatif, struktur yang bercas negatif dalam atom ada 3. Jadi proton ada 3, elektron ada 3. Bermaksud atom ni dalam keadaan neutral. Jangan kamu tengok bilangan neutron. Neutron ni tidak mempengaruhi apa-apa. Dia adalah zarah yang tidak bercas. Kamu nak tahu atom tu positif atau negatif, kamu tengok bandingkan bilangan antara proton dengan elektron. Proton ada berapa, elektron ada berapa, sama banyak, dia adalah neutral. Okey, seterusnya, itu salinnya. Macam mana pembentukan ion positif dan ion negatif? Okey, atom ni dalam keadaan neutral. Atom dalam keadaan neutral bila bilangan proton dengan elektron adalah sama. Bilangan proton dengan bilangan elektron
elektron. Elektron ni yang bercas negatif. Kalau sama, maksudnya mereka adalah neutral. Okey. Pada masa yang sama, atom ni dia boleh jadi ion. Okey, maksudnya bila dia jadi ion, maksudnya dia kehilangan elektron atau dia bertambah elektron. Sebab tu kita akan dipanggil dia ion. Jadi apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah yang bercas, dikenali sebagai ion. Jadi kita tak panggil dia atom lagi, kita panggil dia ion sebab dia bercas, dia kehilangan elektron atau dia bertambah elektron. Okey, ini kena salin slide ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, kalau kita ada dua jenis ion, ion cation dan ion anion. Yang ni. Okey, kita pergi kepada cation dulu. Ion cation adalah bermaksud ion yang bercas positif. Jadi ion positif lah. Kita bagi satu contoh. Atom natrium. Simbol dia Na. Okey, kita tengok neutron dia. Kamu tengok neutron, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Okey, tengok di sini 12. Selepas tu, dia jadi Na positif. Dia jadi cation, dia jadi positif. Kenapa? Sebab kat sini kamu tengok, dia punya neutron tetap bilangan sama. Jadi neutron tidak mempengaruhi apa-apa untuk perubahan daripada bentuk atom kepada ion positif. Okey, kita tengok proton pula. Proton pun tidak mempengaruhi apa-apa. Proton tidak akan berubah. Neutron pun tidak akan berubah. Yang berubah adalah elektron. Ingat balik apa yang cikgu cerita tadi. Hanya elektron boleh diderma ataupun menerima. Jadi dekat sini kamu tengok. Kat sini dia kata elektron ni, dia kata dia membuangkan satu elektron. Jadi daripada negatif 11, ni sama banyak sekarang. Proton dengan elektron sama banyak. Jadi dia dalam keadaan neutral. Jadi sekarang elektron dia kehilangan. Bila dia kehilangan, dia akan jadi negatif 10. Betul kan? Jadi negatif 10. Dia kehilangan elektron sebab dia derma satu elektron. Dia derma satu elektron. Dia derma kepada orang lain. Jadi bila dia derma kepada orang lain, kat sini kita tengok. Cas apa yang terlebih? Cas positif yang terlebih 1. Sebab cas positif proton ada 11, cas negatif ada negatif 10. Jadi terlebih 1 jadi positif 1. Jadi cas pada ion natrium adalah positif. Itu dia, kita tengok. Yang ni kena salin ya, kena faham betul-betul. Okey, ni topik kimia sebenarnya. Okey. Kita tengok lagi. Untuk atom klorin dalam keadaan neutral, di mana neutron 18, kamu tengok proton dengan elektron dia sama banyak sebab dia dalam keadaan neutral. Okey, 17 positif, negatif 17 kalau elektron. Okey, sekarang dia menerima satu elektron. Jadi maksudnya elektron ni dia bertambah satu. Jadi dia bertambah satu tambah negatif 1 lah, maksudnya dia terima satu lagi, dia jadi negatif 18. Jadi sekarang dia menerima satu elektron. Jadi dia terlebih satu elektron. Terlebih satu elektron maksudnya negatif 1. Jadi dia punya bentuk simbol kimia dia adalah Cl negatif. Jadi ion klorida. Jadi dia adalah ion negatif, iaitu anion. Jadi atom yang menerima elektron membentuk ion negatif, anion. Faham kat situ? Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, ini secara rumusan. Jadi maksudnya pembentukan ion positif adalah atom yang menderma elektron. Jadi kalau dia menderma elektron, okey, dia akan jadi positif sebab dia kekurangan elektron. Dia derma, dia kurang elektron. Okey, dan sekarang kalau dia menerima elektron, dia terlebih elektron. Bila dia terlebih elektron, maksudnya dia bernegatif. Dia adalah anion. Okey. Itu salin ya. Okey, kita tengok contoh soalan. Dekat sini kita ada atom X. Okey, lepas tu dia berubah jadi ion X. Sebab daripada asal dia adalah, okey, kita tengok cas dia. Cas untuk proton di sini kamu kena isi dulu. Sebenarnya soalan dia kena isi, tak apa.
Dah selesai isi. Okey, neutron charge dia kosong, tak ada apa-apa. Neutron adalah elemen yang tidak bercas, jadi kosong. Kamu jangan kosong macam tu je. Okey, proton dia adalah elemen dalam struktur atom yang bercas positif. Jadi dia adalah positif 20. Ni asal. Elektron bercas negatif 20. Kena letak sebab dia minta cas. Jadi sekarang positif dengan negatif sama banyak. Proton, elektron sama banyak dalam keadaan neutral. Okey, lepas tu dia berubah jadi ion. Kita tengok contoh soalan dia. Dia bagi proton. Okey, memang proton tidak akan berubah. Hanya elektron akan berubah. Sekarang elektron jadi 18. Maksudnya dia kekurangan 2 elektron. Dia derma 2 elektron. Dia derma 2 elektron. Sebab dia kekurangan 2 elektron. Jadi dia adalah bercas apa? Bercas positif. Sebab positif proton melebihi daripada elektron. Jadi, bagaimanakah ion X terbentuk? Macam mana ion X ni terbentuk? Atom X kehilangan 2 elektron. Dia derma 2 elektron. Dia kehilangan 2 elektron. Jadi, berdasarkan jawapan anda di atas ni, nyatakan cas dia. Cas dia adalah positif 2. Sebab kenapa? Sebab dia derma 2 elektron. Dia terlebih 2 positif dekat sini. Jadi dia adalah positif 2. Nampak? Okay, kita tengok yang ni pula. Contoh yang seterusnya. Atom fluorine. Okey, kita tengok proton dia 9, elektron dia 9. Jadi jumlah cas 0. Neutral. Lepas tu dia menjadi ion. Dia menjadi ion apa? Negatif. Dia jadi ion negatif. Sebab kenapa? Sebab kat sini dia menerima elektron. Bila dia menerima elektron, dia akan terlebih elektron 1. Jadi negatif 10. Jadi cas dia adalah negatif 1. Jadi ion fluorine F negatif mempunyai cas negatif 1 kerana menerima 1 elektron. Okey, fahamkan betul-betul. Salin yang ni. Okey, kita tengok seterusnya. Slide yang terakhir. Okey, kat sini kita ada 4 contoh di mana atom PQRS. Cuba kamu tengok dekat sini. Proton ada 9, elektron ada 11. Jadi kamu rasa cas pada ion dia berapa? Dia terlebih elektron. Jadi terlebih elektron ada berapa lebih elektron? 9, 10, 11. 2 terlebih. Negatif 2. Sekarang yang Q pula terlebih proton 1. Terlebih proton confirm lah positif 1. R sama banyak dengan elektron. Proton dengan elektron sama banyak jadi 0, kosong, neutral. S proton 25, elektron 23. Jadi terlebih proton. Proton ada 2. Jadi positif 2. Okey, dekat sini. Atom manakah membentuk ion positif? Yang membentuk ion positif adalah Q dan S. Q kehilangan Q kehilangan 1 elektron sebab daripada 12 pergi 11 elektron. Manakala S kehilangan 2 elektron. Bila dia kehilangan elektron, dia akan terlebih proton. Jadi dia bercas positif. Okey, seterusnya. Atom manakah ion negatif? Kita tengok yang negatif adalah P. Okey, sebab P dia menerima elektron, dia terlebih elektron. Lebih elektron daripada proton, dia akan bercas negatif. Jadi terlebih 2, negatif 2. Atom manakah neutral? Yang neutral adalah R sebab bilangan proton dan elektron dia adalah sama. Okey, yang terakhir. Berdasarkan jawapan anda di bahagian A dan B ni. A dan B ni, perihalkan ion positif dan ion negatif. Macam mana kita nak tahu dia ion positif, ion negatif? Jadi ion positif ni terbentuk apabila atom kehilangan elektron. Okey, jadi yang positif ni dia kehilangan elektron. Bila dia kehilangan elektron, dia akan jadi positif sebab positif terlebih. Manakala ion negatif ni terbentuk apabila atom menerima elektron. Bila elektron terlebih, dia akan jadi
Okey. Kalau dia menerima elektron lebih, okey ni. Nah, confused dah. Okey. Ni, jadi dia punya conclusion dekat sini, ion positif terbentuk. Okey. Kalau dia positif, terbentuk apabila dia menderma elektron. Dia kehilangan elektron. Bila dia kehilangan elektron, maksudnya proton terlebih. Untuk negatif pula, untuk ion negatif, okey. Bila ion negatif bermaksud dia menerima elektron. Ion negatif terbentuk apabila suatu atom menerima elektron. Bila dia menerima elektron, maksudnya bilangan elektron terlebih daripada proton. Jadi bila elektron terlebih, dia akan jadi negatif. Yang ini kalau ni 9 dengan 11, elektron ada terlebih 2. Jadi negatif 2. Jadi inilah maksud dia. Okey, settle untuk bahagian. Okey, jadi cikgu nak kamu salin contoh soalan tu tadi. Okey. Okey, atom dan nukleus. Next topik kita akan cuba masuk bahagian yang seterusnya. Jadi kamu kena faham betul-betul. Nanti cikgu akan bagi latihan bahagian ni. Okey, buat nota dulu untuk hari ini. Fahamkan betul-betul yang ni. Okey. Salam.